Kantar lekap digunakan untuk tujuan pembetulan penglihatan, rawatan dan sebagai alat bantuan penglihatan. Penggunaan kantar lekap menggantikan cermin mata dan ia juga satu keperluan kepada individu yang mempunyai masalah rabun yang ingin tampil lebih yakin. Sejarah kewujudan kantar lekap lahir daripada seorang pelukis terkenal, Leonardo da Vinci. Beliau telah melukis model sebuah alat berisi air yang digunakan pada mata untuk memperbaiki penglihatan pada tahun 1508. Idea tersebut telah melalui proses evolusi sehinggalah kantar lekap pertama mula diperkenalkan pada tahun 1880-an oleh seorang saintis dari Switzerland, Adolf Eugen Fick. Bagaimanapun, kantar lekap ciptaannya diperbuat daripada kaca dan hanya boleh dipakai dalam tempoh yang singkat. Pada tahun 1958, kantar lekap telah melalui inovasi baharu dan telah direka oleh ahli kimia dari Republik Czech, Otto Wiströl dan pembantunya Drahoslav Lim yang juga pencipta gel pertama digunakan untuk pengeluaran mereka. Ianya sejenis plastik yang dikenali sebagai hydrogel. Teksturnya lebih lembut dan mudah dibentuk apabila basah. Kini banyak syarikat mengeluarkan kantar lekap yang memberi keselesaan berpanjangan walaupun dipakai dalam tempoh yang lama. Kantar lekap ataupun kantar sentuh, Fiza, saya kira adalah sinonim lah bagi mereka yang mempunyai masalah penglihatan ataupun rabun dan ada yang mengambil kira menggunakan kantar lekap ni adalah mudah, tetapi ada yang merasakan ia leceh, lebih baik menggunakan cermin mata. Betul juga tu. Dan kalau kantar lekap ni bahasa rasmi lah kan, tapi biasa orang panggil contact lens. Okey. Jadi macam Sugi katakan tu banyak kebenarannya. Ada orang yang selesa, ada orang yang pakai suka-suka untuk kecantikan dan ada orang yang terpaksa pakai hari-hari ini merasakan itu juga mungkin boleh menjadi bebanan. Yang ini yang kita nak kongsikan bersama dengan pakar kita di studio hari ini. Kita bersama dengan Dr. Sijaya Singh selaku pakar oftalmologi, Sujaya Singh selaku pakar oftalmologi dan pakar bedah kornea Specialist Center. Apa khabar, Doktor? Khabar baik. Doktor sihat ya? Ya. Oh, okey. Baik, Doktor. So, selamat tengah hari kepada semua penonton TV3. Dan saya berterima kasih kepada tim TV3 untuk jemput saya di sini supaya kita boleh bincang tentang kantar sentuh. Okey. Dan sebelum kita start, saya minta maaf sebab bahasa Melayu saya tidak sangat fasih. Jangan risau, Doktor. Dah okey sangat. Okey, Doktor. Kalau macam tu, jom kita mulakan topik perbincangan kita ni. Mungkin ramai tak sabar nak tahu kan. Sebab semua orang teruja. Lagi-lagi anak-anak muda kan. Adik-adik belasan tahun ni suka nak nampak cantik pakai contact lens. Kita pakai contact lens, Doktor. Tapi kadang-kadang kita tak tahu, Doktor. Kita tahu contact lens ataupun kantar lekap ni boleh dibeli di mana-mana saja. Sama ada yang ada power ataupun yang dipakai untuk kecantikan. Tapi sebenarnya, Doktor, kepada siapa atau di mana seharusnya kita mendapat preskripsi yang terbaik untuk kita membeli kantar lekap ini? Okey, so yang satu benda kita mesti ingat, contact lens adalah satu medical device, kita panggil peralatan perubatan dan tidak boleh dijual kalau tanpa preskripsi. So kalau awak tak dapat preskripsi daripada registered orang yang boleh bagi preskripsi, awak tak boleh beli. So siapa boleh bagi kantar sentuh ini? Pakar mata, optometrist semua, especially yang ada sertifikat biru, dan kita panggil optician atau juru optician. Mereka pun boleh bagi, tapi juru optician hanya yang sudah ada sertifikat pink. Okey. So bila saya prepare untuk interview ini, dalam Malaysia kita ada lebih kurang 2,600 optometrist yang boleh bagi contact lens. Tapi juru yang optician tu ada 3,000 lebih, tapi ada hanya 500 yang ada sertifikat pink. So pastikan kalau awak nak beli kantar lens, termasuk kantar lens coloured pun mesti ada preskripsi daripada 3 orang ini. So tolong jangan beli dari atas talian atau pasar malam sebab kantar lens ini semua tiruan dan bahaya untuk mata dan boleh menyebabkan buta. Okey, menarik Doktor
berkata sebab Fiza, saya kira sekarang ni dengan permintaan yang tinggi kanta lekap ataupun contact lens sebagai bahan kosmetik ataupun aksesori, ramai ejen tidak berdaftar yang menjualnya. Jadi doktor, mungkin kita boleh memberikan sedikit orang kata pencerahan juga mengenai jenis-jenis, sebab ada yang monthly, ada yang daily, ada yang menggunakannya untuk astigmatism, rabun jauh ataupun sebagainya. Mungkin doktor boleh menjelaskan sedikit. So ini jenis. kanta, so saya dah bawa sikit sampel yang kita ada. So kalau awak tengok, kita actually ada lebih kurang 2 jenis kanta sentuh. Okey. Satu tu kanta sentuh lembut yang ramai orang pakai. So saya tak tahu boleh fokus ke tak, tapi kalau tengok jenis ini, contact lens dia lembut sangat. Okey. Dan ini kita buat dengan bahan kita panggil silikon atau silikon hidrogel. Doktor, boleh tak kalau doktor ambil dan pegang sikit, ataupun doktor boleh izinkan saya untuk pegang? Ya. Boleh? Ada lagi satu saya buka. Sama ke berbeza, doktor? Kena cuci tangan dulu. Okey. Okey, boleh ambil? Saya ambil yang ni Ya. Okey. So saya akan tunjukkan kepada penonton kita. Ini yang nipis ya doktor? Ini yang nipis dan tak ada colour, jadi kadang-kadang tak nampak. Saya pernah jadi doktor, saya pakai macam ni, saya lupa saya pakai pakai contact Pernah tertidur tak? Sekarang yang bahan tu is very comfortable. Oksigen boleh masuk. Okey. And ini hydrogel atau silikon hydrogel. So kalau awak nak compare dengan kanta lens ini, yang kanta lens keras. Ada juga ini, doktor? Ya. Ini kita panggil RGP dan dia buat dengan kita panggil plastik mudah lentur. So indikasi untuk pakai jenis-jenis kanta ini ada lain-lain. Ini doktor, kita tunjuk lagi sekali. Ini adalah kanta lekap yang keras. Yes. Ini yang atau keras. RGP kita panggil. RGP. Siapa yang boleh pakai yang ini, doktor? Okey. So semua indication ada lain-lain. So RGP selalu ni untuk kes rumit sikit. Contoh ni pesakit kalau ada keratokonus selepas kornea transplant, kornea tak sekata. Itu semua orang yang pakai RGP punya. Kalau orang ada silau tinggi. Sebab kalau silau tinggi, contact lens lembut tak boleh betul kasih pembetulkan kita punya penglihatan. Okey. Alamat tu kenapa tu tadi? Tak sebab inilah dia. Kadang-kadang kita ni sebagai pengguna pun ataupun pesakit lah kita katakan, kadang kita pun degil juga. Kita dah jumpa dengan pakar mata, katalah kita dinasihatkan, kata contoh saya ada masalah silau yang tinggi juga, tapi saya tak pakai yang macam ni. Saya hanya pakai yang ada warna. Sebab untuk mereka yang silau jarang-jarang ada contact lens yang berwarna ni. Betul. Dan kemudian kita kena tempah dan sebagainya. Mungkin doktor boleh kongsikan juga, doktor, bila kita cakap tentang ada pelbagai jenis ini, ada yang orang pakai yang 3 bulan, ada contact lens yang dipakai sebulan, dan ada pula yang dipakai harian. Mungkin doktor boleh kongsikan dari segi perbezaan, dari segi kebaikan penggunaan contact lens ini untuk kebersihan diri, doktor. Okey, so semua contact lens memang dia sudah ditetapkan. Okey, so soft lens ini yang awak pegang tu, dia boleh jenis pakai buang sehari. Okey. Dia ada jenis yang boleh pakai 2 minggu dan buang. Ada jenis yang pakai untuk sebulan dan buang. Okey. So ini sudah ditetapkan bila kita dapat dari factory. Macam tadi saya kata itu, that's why penting sangat sebelum awak mula pakai contact lens, jumpa optometris atau doktor supaya kita boleh beritahu jenis apa yang sesuai untuk mata awak. Dan juga kita kena tengok orang yang ingin nak pakai contact lens, dia mesti orang yang ada rajin dan bertanggungjawab. Betul. So saya sendiri pakai daily disposable. Maksud saya pakai 3, 4, 5 jam buang kalau saya perlu, sebab I tak pakai hari-hari. Kalau orang yang malas balik rumah penat, malas cuci dan mata mereka sesuai untuk pakai yang seharian pun boleh pakai. Setuju. Saya pun memang ada masalah kurang rajin, sebab bila pakai contact lens yang sebulan ataupun 2 bulan ni, kita memang kena ada penjagaan yang teliti. Betul tak, doktor? Kalau tak jaga dengan teliti boleh menyebabkan pelbagai infeksi mata. Dan ini juga sebenarnya ada berkaitannya nak kita kongsikan bersama dengan doktor dan juga penonton-penonton wanita hari ini, Sugi. Kami sempat kumpulkan pengalaman penonton-penonton yang menggunakan contact lens menerusi media sosial. Jadi jom kita lihat apa kata mereka. Pemakaian kanta lekap sudah menjadi perkara biasa dalam masyarakat. Namun jika tersalah langkah, ia boleh mendatangkan masalah serius. Antara kesilapan yang lazimnya dilakukan oleh pengguna ialah tidur tanpa menanggalkan kanta lekap. Ini telah dikongsikan oleh pengguna media sosial kepada wanita hari ini.
Memakai kanta lekap terlalu lama, terutamanya sewaktu tidur, ternyata bukan hanya sekadar menyebabkan mata merah. Gesekan antara kanta lekap dengan permukaan mata boleh melukakan mata dan membuatnya mudah terkena jangkitan bakteria atau parasit. Antara yang berkongsi pengalaman ialah Lily Ismail yang pernah tertidur dengan kanta lekap. Apabila bangun, dia menyedari kanta lekapnya sudah berada di belakang mata, menyebabkan kornea matanya merah dan bengkak. Panik dengan keadaan tersebut, dia segera ke hospital untuk mendapatkan rawatan dan nasib menyebelahinya kerana kanta lekap tersebut berjaya dikeluarkan tanpa sebarang masalah. Dia telah dinasihatkan untuk tidak lagi memakai kanta lekap lebih daripada 6 jam sehari dan perlu ditanggalkan sewaktu tidur. Justru, pemakaian kanta lekap ini tidak harus dipandang ringan dan ianya memerlukan penjagaan yang jauh lebih rapi berbanding kacamata bagi memastikan mata kekal sihat. Tidur menggunakan kanta lekap. Saya kira rata-rata ramai dalam kalangan pengguna contact lens ni, Fiza, pernah mengalami situasi itu sebab terlalu penat seperti yang doktor katakan tadi. Jadi doktor, kita terus nak bertanya kepada doktor, apa antara komplikasi ataupun apa yang akan menyebabkan memudaratkan mata seseorang yang tidur menggunakan contact lens ni? Okey, so kalau seorang tidur dengan contact lens, risiko jadi jangkitan kuman di kornea sangat tinggi. Okey, sebab bila kita tidur dah oksigen dah kurang, yang kita punya mata ocular surface dia ada organism juga, so mudah dapat jangkitan kuman. So that is why kita selalu cakap jangan tidur dengan contact lens. Okey. Tak boleh. Doktor, tapi ini kalau tidur yang betul tidur, kadang-kadang kita naik kapal terbang. Perjalanan tu 2 jam ataupun 1 jam, kita tertidur doktor 15 minit, ataupun kita terlalu penat, kita ternap kita tertidur dekat rumah dan sebagainya. Adakah itu juga boleh menyebabkan mudarat kepada mata kita, doktor? Okay. Kalau ternap 15 minit, 1 jam, bukan saya cakap you should do, tapi kalau sudah, okey, tak ada masalah. Tapi yang tidur betul-betul sepanjang malam memang tak boleh. Okey, itu yang kadang-kadang kita bangun pagi mata kita jadi kering. Betul. Dan kadang-kadang kita punya kanta lekap tu pun susah untuk dikeluarkan, doktor. Dan ada juga situasi-situasi tertentu, doktor. Kadang-kadang bila kita dah pakai kanta lekap ni, walaupun kita dah letak dalam bahasa Melayunya air mata palsu, ataupun selalunya kita pakai false eye drop kan, ataupun false tears untuk kita lembapkan mata kita ni, tapi kadang-kadang boleh terjadi juga kita dah pakai setengah hari, tiba-tiba kanta lekap kita terkoyak dalam mata dan sebagainya. Kemudian mata kita kadang-kadang boleh bertaik mata ataupun menjadi merah. Apakah antara sebab-sebab tersebut, doktor? Okey, so apa yang awak describe tu, ini rasa mungkin mata sangat kering. Walaupun kita guna yang air mata tiruan tu, dia masih kering. So dalam ini kita kena tengok apa jenis air mata tiruan kita pakai. Yang untuk orang yang pakai contact lens, kita pakai air mata tiruan yang preservative free. So tak boleh beli aimo dan bubuh dalam, sebab dalam aimo semua yang bukan nama yang ada. Dia ada preservative. Okay. So mesti gunakan air mata tiruan yang tidak ada preservative. So sekarang banyak jenis ada air mata tiruan yang boleh sesuai untuk orang yang pakai contact lens. Okey, baik. Dan doktor, menariknya hari ini adalah kami di Wanita Hari ini sempat mendapatkan seorang yang mengalami komplikasi disebabkan oleh penggunaan kanta lekap. Dan dalam talian sekarang ni kita bersama dengan Marcos Joel. Hello. Hello, hi, selamat pagi. Selamat tengah hari, Marcos. Okey. Baru bangun tidur gitu? Tak lama dah bangun tidur. Pukul 8 dia bangun. Okey, baik. Okey, baik Marcos. Mungkin boleh terus kongsikanlah Marcos, ya, seperti mana yang kami tahu, Marcos menghadapi komplikasi mata di mana sebelahnya hilang penglihatan dan sebelahnya samar-samar, ya, disebabkan bermula daripada penggunaan kanta lekap ataupun contact lens. Mungkin Marcos boleh terus kongsikan pengalaman Marcos. Pertama kali saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Wanita Hari ini dan TV3 kerana memberikan kesedaran kepada rakyat Malaysia mengenai cara penggunaan kanta lekap ni. Okey, seperti yang doktor cakap, kanta lekap ni terbagi kepada dua. Satu yang dibenarkan oleh optometris dan satu lagi dijual di atas talian. Okey.
saya telah hilang penglihatan sejak tahun 2007. Okey, bila tahun 2007 tu saya menggunakan kanta lekap yang berwarna dan juga saya juga ada masalah silau dan rabun sedikit, jadi saya menggunakan yang berwarna. Okey, pada tahun 2007 tu, sebelum tu saya boleh nampak, dan pada satu hari tu saya terlelap. Okey, terlelap, tertidur sampai ke pagi, dan waktu pagi tu saya sedar lens saya tu, kanta saya tu dah ke belakang. Okey, bila dah ke belakang, mata saya jadi merah, jadi pedih. Saya terus pergi turun sekolah, saya pergi cabut, dan saya dekat sekolah tu mata saya jadi merah dan sebagainya. Saya tak bawa pergi ke hospital. Dan itu kesilapan saya lah. Okey, lepas dalam beberapa hari macam tu baru saya pergi ke hospital, salah satu hospital dekat Sarawak. Saya apa orang cakap ni, doktor telah memberikan rawatan dan ubat titis, dan saya tak tahu pada masa tu kornea saya ni, saya telah cala kedua-dua mata saya ni, kedua-dua mata ni. Okey, yang sekarang ni mata saya dah buat dua-dua kornea transplant, so korang boleh bandingkan, kiri ni ada putih, kanan ni actually kanan ni pun ada putih juga tau. Tapi dah buat kornea transplant 2018. Yang 2008 ni kiri ni 2008 dekat Hospital Sungai Buloh. Lepas tu 2007 lepas saya buat rawatan, semua dah settle, tak ada merah lagi, saya balik kampung hujung tahun 2007. So hujung tahun tu ramailah saudara yang balik kampung dekat rumah panjang tu. Ada masalah air. Bila ada masalah air, kita pergi ramai-ramai mandi sungai. Okey, bila mandi sungai, apabila saya mandi sungai, keesokan harinya mata saya dah jadi blur. Aduh. Dua-dua mata saya dah jadi blur, dan saya tak nampak apa. Bukan tak nampak macam silau, dan saya pergilah jumpa doktor dekat Sarawak tu, dekat satu hospital ni. Lepas tu tak dapat refer dekat Sarawak, refer dihantar ke Sungai Buloh. Okey? Doktor dah cakap kornea awak sebenarnya dah tercala. Jadi saya rasa terkejut lah kan, sebab saya sebelum ni saya cek dekat salah satu hospital kat Sarawak ni, dia tak inform pun kornea saya tercala ke apa ke dan sebagainya kan, dia tak inform. Kalau saya tahu tercala, saya tak kawan di sungai dan sebagainya kan, saya akan ambil precautions lah. Lepas saya buat treatment 1 tahun, 2008 saya sepatutnya menduduki SPM. Saya 1 tahun tu saya buat rawatan dekat Hospital Sungai Buloh, dan saya buat kornea transplant 2008 sebelah kiri, tetapi tak berjaya. Okey, tetapi tak berjaya. Lepas tu saya buat rawatan. Mata saya bukan saja mengalami cornea ulcer, tetapi juga masalah glaukoma, masalah katarak, masalah benda tu dah menjadi macam 3 berangkai kat situ. Tapi Marcus, maafkan saya nak mencela. Daripada awal tadi Marcus cakap Marcus ada mengalami sedikit masalah rabun dan juga silau dan menggunakan kanta lekap berwarna. Kita nak tahu, adakah ketika itu kanta lekap yang dibeli itu daripada, macam doktor terangkan tadi, daripada tempat-tempat ataupun mereka yang dibolehkan untuk menjual kanta lekap, ataupun kanta lekap yang dibeli itu kanta lekap yang kita beli di dalam talian, ataupun yang kita beli yang dijual oleh rakan-rakan dan sebagainya, Marcus? Okey, pada masa tu saya pergi ke optometrist. Saya tak salah saya jugalah, silap saya juga sebab saya tak mendapatkan pandangan daripada optometrist. I just buy. Okey, I just buy yang tak ada. Saya ingat dulu pendidikan ataupun kesedaran menggunakan telekat ni kurang lah. Jadi saya beli yang colour hitam. Saya ingat color hitam ni boleh reducekan silau macam tu kan. Jadi saya beli, beli yang tak ada power tu, boleh reducekan silau. Jadi itu silap saya. Silap saya pada masa tu, kita tak tahu tentang pendidikan, kesedaran tentang lens masa tu. Penjagaan kebersihan dan sebagainya. Dan saya kira Marcus, yang ini apa yang berlaku pada Marcus adalah satu perubahan yang cukup drastik. Jadi bagaimana sekarang ni Marcus mengadaptasikan untuk orang kata kehidupan seharian dengan apa yang berlaku pada Marcus? Okey, sebab saya boleh dikategorikan sebagai OKU masalah penglihatan. Doktor cakap mata saya ni tak boleh nak di cure lagi, sebab saya baru je buat buat pembedahan katarak dekat sebelah kanan saya ni. Sebelum ni urat mata saya tak boleh tengok. So lepas katarak dibuang last year dekat hospital Kuala Lumpur, dia orang tengok you punya saraf hanya 20% saja. So you boleh nampak tunnel vision saja, maksudnya lorong, macam lorong sempit. Macam lorong sempit. So saya pasrah. Orang cakap kan. So macam mana nak adaptkan dengan benda tu, saya dah ada kad OKU 2008. Jadi
memang agak susah lah kan. Sebab kita masing-masing masa muda ada cita-cita kita sendiri. Lepas kita jadi tak nampak ni, so macam ada had dia untuk melakukan apa yang kita mahu, apa yang kita impikan. Orang dapat buat ini, kita tak dapat. So ada had dia. Jadi sebab saya ni jenis orang yang aktif dulu, okay, tapi sekarang ni ada had dia lah. Jadi macam apa orang cakap ni, memang banyak had dia. Macam mana kita nak environment yang baru tu, kita kena belajar dari A sampai ke Z benda tu. Jadi banyak yang kita perlu belajar. Sampai sekarang pun saya masih lagi belajar macam mana nak mengadaptasikan diri saya dekat kalangan orang buta ni. Okey. Kita nak ucapkan terima kasih kepada Marcus di atas perkongsian itu tadi, Marcus, dan saya kira apa yang dikongsikan itu tadi sedikit banyak dapat memberi kesedaran juga kepada penonton-penonton, pengguna dan juga adik-adik yang mungkin baru nak belajar ataupun berjinak menggunakan kanta lekap ni, betapa pentingnya untuk kita mengetahui, kena ada ilmu, dan yang paling penting sekali belajar jaga tentang kebersihan. Ya, betul, menjaga kebersihan. Terima kasih banyak-banyak, Marcus. Terima kasih, Marcus. Terima kasih. Jaga diri. Okey, terima kasih. Okey, bye. Doktor, mungkin doktor boleh ulas juga daripada apa masalah yang dialami oleh Marcus daripada tahun 2007, sekarang dah pun tahun 2021, lebih 10 tahun mengalami masalah tersebut, dan ada rentetannya doktor, daripada masalah tertidur dengan kanta lekap, kemudian mengalami masalah merah mata, glaukoma, tercala, katarak dan macam-macam lagi. Ini yang kita nak ingatkan dan kongsikan kepada penonton-penonton untuk kami di studio dan juga penonton-penonton doktor. Pentingnya satu, ilmu. Untuk kita tahu tentang apakah masalah kita, apakah jenis kanta lekat yang boleh kita gunakan, dan pentingnya juga menjaga kebersihan untuk kita menjaga ataupun menggunakan kanta lekap ni, doktor. Okey. So sebelum saya beritahu yang apa kita boleh buat bila kita pakai atau apa yang kita tak boleh buat. Saya, sebab it's very sad bila saya dengar apa Marcus cakap. So saya just nak ambil 2 minit untuk terangkan kenapa yang kanta sentuh kosmetik yang dijual di pasar malam semua bahaya untuk ini. So kalau awak tengok, mungkin Fiza boleh pegang ni dan tunjuk kepada. So kalau boleh tengok ini adalah kanta sentuh yang ada warna, betul? So kanta sentuh warna ini tiada power, okey? Sesiapa boleh pakai, okey? Kalau awak beli kanta sentuh yang tiruan, okey, tak kisah mana dijual, kanta sentuh ini ada satu layer sahaja. So kanta sentuh ini dia ada satu kanta sentuh, dia jenis soft. Lepas tu nampak ini banyak pigmen atau warna. Okey. Ini yang jual di yang kanta sentuh tiruan. Ini tiruan Ini tiruan. Yang asal kanta sentuh tu yang warna. So bukan saya cakap jangan pakai, tapi berhati-hati, tapi yang dari registered company, mereka buat apa? Ini ada satu contact lens. Mereka masuk lagi satu lapis dalam. Itu ke? Yes. So apa boleh jadi? Apa boleh jadi yang pigmen-pigmen atau warna tu sudah macam sandwich. Okey. So bila kita pakai yang kanta sentuh, kanta sentuh tiruan, apa yang pigmen-pigmen tu boleh cala kepada mata. Okey. So ini tadi yang tiruan. Yes. Yang mana tak ada lapisan, ada banyak pigmen-pigmen. Yes. Yang ini merupakan yang so dia ada dua contact lens dan pigmen tu di tengah-tengah. So pigmen tu dah boleh sentuh mata kita. Dia kalau tak sentuh, dia tak boleh cala kepada mata kita, dia tak boleh kasih alergi, orang terasa mata gatal-gatal. So dia dalam. Dia tak efek mata kita. So I think Marcus punya story tak start sebab dia tidur. Saya rasa sebab yang mungkin I tak tahu penggunaan jenis yang kanta sentuh yang mungkin tak ada lapisan lagi satu, tak ada contact lens dua. So yang tiruan tu satu contact lens. Asal ada dua contact lens. Jadi kita kena tahu jugalah contact lens apa. Dia berbalik pada soalan saya tadi kan. Kita kena tahu sebenarnya contact lens yang macam mana kita boleh pakai, jenama apa yang kita boleh beli. Kita tak perlu kongsikan jenama, tapi dari segi penjagaan ke mana kita harus beli. Kalau doktor boleh kongsikan di penghujung. Okey, so ada beberapa benda kita kena jaga bila kita pakai contact lens. Yang penting tu personal hygiene. So orang yang pakai, macam saya tadi kata, mesti rajin tanggungjawab. Kuku kalau boleh simpan pendek, bersih.
tempat yang awak pakai contact lens mesti bersih. Okey. So banyak kali bila pesakit datang ke klinik mata, kita suruh kalau you nak pakai, you boleh pakai depan cermin. So pesakit ada pernah simpan itu contact lens dalam toilet sebab semua orang toilet ada cermin. So jangan simpan di sana. Okey. Sebelum pakai contact lens mesti cuci tangan dengan sabun air. Lepas tu keringkan tangan dan gunakan sebelum pakai pun you ambil contact lens ini di tapak tangan, lepas tu masukkan yang air larutan disinfeksi dan rub untuk 10 second. So apa jadi dengan ini? Yang apa-apa kalau ada partikel ke apa yang melekat di dalam sana akan keluar. Okey, doktor, adakah kalau kita pakai kantar lekap yang pakai buang hari-hari pun kita perlu lakukan lebih baik kita buat, tapi kalau tak buat pun tak apa sebab you tak akan simpan balik. Okey. So lepas itu ambil itu larutan, you kena rinse supaya apa-apa partikel dah loose, dia akan jatuh. Okey, yang penting kita jaga kebersihan dan kita jangan tidur menggunakan kontak lens. Janganlah kalau tak boleh keluarkan, kita guna juga kuku kita cuba keluarkan kan, Fiza. Penting juga untuk kita tahu sebenarnya jenis apa dan di mana yang kita boleh beli contact lens kita. Betul, Fiza. Banyak yang telah doktor kongsikan hari ini bersama dengan pengalaman yang dikongsikan oleh Marcus. Jadi kami nak ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Dr. Sujaya Singh dan anda di rumah. Kami berharap apa yang dikongsikan hari ini memberikan anda, mungkinlah selama ni dah tahu tetapi sebab kita gunakan hari-hari, kita leka kadang-kadang kan. Jadi ini sebagai peringatan buat anda semua, termasuklah kami yang menggunakan contact lens. Betul tu. Kalau tak rabun tu tak apa, tak payah pakai sebenarnya. Okey, terima kasih sekali lagi kita ucapkan kepada doktor. Kita harapkan apa saja perkongsian kita pada hari ini berkaitan topik ini dapat menjadi manfaat yang berguna untuk kita jadikan panduan dalam kehidupan seharian kita. Kita nak berehat dahulu seketika, kembali lagi di Wanita Hari Ini bersama dengan kami.